Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya akan berkongsi berkenaan dengan fungsi rangka dalam. Untuk pengetahuan semua, kita masih lagi berada dalam subtopik 6.1, iaitu sokongan pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok apa yang ada dalam fungsi rangka dalam ini. Rangka haiwan vertebrata yang kita akan fokuskan pada video kali ini adalah berkenaan dengan haiwan vertebrata darat, iaitu haiwan yang duduk di darat. Haiwan vertebrata akuatik, iaitu haiwan yang duduk dalam air ataupun tasik ataupun kolam ataupun kawasan yang berair. Dan juga burung, haiwan yang terbang di udara. Okey, jom. Baik, kita pergi kepada haiwan vertebrata darat. Haiwan vertebrata darat mempunyai rangka yang besar. Ingat, rangka yang besar dan sepadan dengan saiz badan dia. Okey, contohnya saya ada gambar gajah di sini. Okey, berat badan dia, berat badan gajah ni sebenarnya disokong oleh kekuatan lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis. Okey, ini kita panggil lengkungan pektoral, iaitu di bahagian bahu. Kita kata bahagian bahu lah. Ini adalah lengkungan pelvis di bahagian punggung. Okey, bahagian punggung. Jadi okey, lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis. Jadi kebanyakan haiwan di darat, okey, yang bergerak menggunakan 4 kaki. Jadi kawasan bahu dan kawasan punggung, tempat pelekatan persendian antara kaki depan, kaki belakang ni amat penting, kerana di sinilah terletaknya berat haiwan tersebut. Jadi kawasan sini mesti mantap lah, lengkungan pektoral mesti besar kalau haiwan di darat dan kuat. Kedua-dua lengkungan ini mempunyai sendi untuk pergerakan. Sesetengah haiwan seperti unta dan kuda mempunyai tulang belakang yang melengkung ke atas ataupun tulang belakang dia melengkung ke bawah. Kenapa? Kerana ini dapat memberi sokongan yang lebih kuat kepada perlekatan otot-otot dan membolehkan tulang belakang menahan daya graviti yang bertindak terhadap haiwan tersebut. Jadi sesetengah haiwan tunggangan, contoh unta dan kuda ni, tulang belakang dia, ada kawasan tulang dia agak melengkung sikit ke atas dan melengkung ke bawah. Sebenarnya ini untuk memberi kestabilan kepada haiwan tersebut. Dan dia ada mekanik sikit lah, dia ada technical punya sebab kenapa perlu melengkung ke atas. So kita kena kaji lebih dalam lah untuk itu. Tapi senang cerita, saya cerita tujuan melengkung ke atas adalah untuk, pertama, untuk melekatkan otot-otot dan membolehkan tulang belakang menahan daya graviti bila orang tunggang. Lebih kurang macam tu. Okey, next. Kita tengok haiwan vertebrata akuatik. Haiwan jenis ini mempunyai rangka dalam dia lebih kecil berbanding saiz badan. Okey, contoh gambar rajah, saya ada gambar rajah ikan paus. Ikan paus, cuba tengok lengkungan pektoral dia. Ini lengkungan pelvis dia memang kecil berbanding saiz ikan paus ni sendiri. Nisbah ikan paus ni sendiri, saiz dia memang kecil. Kenapa kecil? Okey, kita tengok. Oleh itu berat badan dia disokong oleh daya apungan air. Sebenarnya haiwan akuatik seperti ikan paus dan haiwan-haiwan lain, sebenarnya dia tidak begitu memerlukan pergerakan yang menggunakan lengkungan pektoral dan pelvis. Kerana apa? Kerana memang Tuhan dah jadikan air mempunyai daya apungan. So ikan ni sebenarnya dia dibantu oleh daya apungan air untuk membolehkannya terapung. Jadi kebanyakan lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis ni hanya digunakan untuk ikan paus ini bergerak. Itu pun ikan paus, kita tengok dalam video-video ikan paus bukan bergerak laju kan. Ikan paus ni bergerak slow, perlahan je. Jadi dia punya tulang belakang penting. Okey, turus vertebral penting, tulang belakang ni penting, tapi dia tidak begitu banyak digunakan berbanding haiwan darat. Okay, that's why dia kecil. Itu sebab-sebab dia kenapa dia kecil. Dan salah satu sebab, contohlah ikan paus ni terdampar tepi pantai.
Ikan paus ni dah terdampar tepi pantai, automatik keluar daripada air. So dia berat, dia dah tak disokong oleh daya apungan air. So dia tak mampu untuk bergerak. So that's why ikan paus bila terdampar tepi pantai memang susah nak bawa balik ke laut, kerana dia memang berat dan dia tak mampu pun untuk bergerak walaupun badan dia besar. Kerana apa? Kerana lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis dia amat kecil dan memang bukan untuk pergerakan di atas darat. Banyak pula kan. Okey. Lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis lebih kecil dan juga lemah. So that's why bila atas darat dia tak boleh digunakan. Ya, tidak berfungsi lah. Tak begitu functional lah. Okey, next. Kita tengok burung pula. Ini adalah struktur burung. Okey, mempunyai tulang sternum yang besar kalau perasan. Mempunyai struktur tulang yang berongga dan ringan. Tuhan jadikan burung, contohnya itik, ayam dan segala jenis burung, kalau kita makan ayam, tengok tulang dia mudah patah, tulang rapuh, ada goreng-goreng kan. So tengok tulang dia rapuh. Tulang sternum, tulang dada burung adalah pipih dan luas, berfungsi sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan. Okey, kalau kita tengok ayam, makan ayam kan, bahagian isi bahagian dada kita tengok ada tulang kecil, tulang yang rapuh. Jadi tulang kawasan bahagian dada ni, rangka ayam kalau kita makan pun memang pipih, memang nipis, memang rapuh, hanya sebagai untuk kawasan pelekatan otot. Okey, saiz tengkorak pun kecil. Kenapa kecil? Ini semua tulang berongga, ringan, sternum dia pipis, tengkorak kecil. Ini semua adalah ciri-ciri burung yang mana ciri-ciri ini sesuai dan membolehkan burung ini untuk terbang. So memang Tuhan jadikan burung ini memang untuk terbang. So rangka dia pun rangka dalam dan mudah untuk terbang. Okey, so setakat ini saja perkongsian saya untuk kali ini. Bagi siapa yang suka dengan video ni, boleh like, share, dan kalau tak faham, ada apa-apa soalan, boleh komen, boleh tanya. Boleh subscribe juga kalau nak dapatkan video yang sebelum ni dan video yang akan datang. Okey, happy study untuk korang. Semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. So bye bye. Assalamualaikum.